pun offkan kamera, dan kepada muslimat sentiasa berada dalam menutup aurah yang sempurna. Selamat datang ke kuliah duha Gemar Yasin Nur Iman melalui saluran Google Meet. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah mengizinkan dan menjemput kita lagi pagi ini bagi mengimarahkan taman-taman syurga di majlis ilmu ini. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman, pengajian berkitab Ensiklopedia Perang Rasulullah. Majlis Anjuran UNI bersama yang berusaha pengurusi UNI Puan Rusniyati binti Mansur dan barisan AJK UNI. Bagi memulakan majlis, marilah kita bersama membaca umul kitab dan kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada ibu bapa kita dan semua muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi memulakan majlis, saya menyebut dengan penuh takzim, saya menyebut Ustaz Aizuddin bin Kamaruzaman memulakan majlis dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu di atas talian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya sharing ni nampak tak? Keluar tak gambar? Keluar kecil-kecil Ustaz. Kecil-kecil, kenapa jadi macam ni ya? Sekejap. Saya cuba sekali. Okey kot. Okey, boleh? Nampak yang besar kan? Betul tak? Okey. Alright. Nampak dah. Okey. Yang ini ibu-ibu boleh tengok pada muka surat yang keempat dan yang kelima daripada buku Ensiklopedia Perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf lah kalau perjalanan kita punya majlis ni sangat lambat. Okey, satu persatulah yang kita cuba nak kita akan terangkan berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang saya harapkan mudah-mudahanlah ada kefahaman dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang kita berbincang pada tahun ke-29 sebelum hijrah, tahun ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, di mana Nabi dilamar oleh Khadijah binti Khuwailid. Okay, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilamar oleh Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Okey, pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Kalau kita tengok daripada sudut sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah ini
adalah ketika mana usia Nabi 25 tahun dan usia Khadijah pula adalah 40 tahun. Dan perkahwinan Nabi dengan Khadijah adalah merupakan perkahwinan yang pertama bagi Nabi, namun perkahwinan yang ketiga bagi Khadijah binti Khuwailid. Maksudnya Khadijah binti Khuwailid ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dia telah bernikah 2 kali dah. Dan Nabi SAW adalah suami yang ketiga. Suami yang pertama dikenali sebagai Abu Hallah. Abu Hallah ni adalah suami pertama Khadijah binti Khuwailid dan dia bercerai matilah, iaitu kewafatan suami Khadijah ni iaitu Abu Hallah. Maka Khadijah pun berkahwin dengan suami yang kedua. Yang mana suami yang kedua ni dikenali dengan nama Atiq bin Abid Al-Makhzumi. Ini semua orang-orang yang berketurunan besar. Ini semua bangsawan-bangsawan. Perkahwinan dengan Atiq ni dalam rekod sirah tak menyebutkan perceraian itu sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Maka asbab itulah selepas itu Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Kisahnya iaitu Nabi SAW bekerja sebagai pekerja Khadijah. Nabi ni sebagai peniaga yang dihantar ke Syam untuk berniaga. Dan rombongan itu adalah rombongan daripada perdagangan perniagaan Khadijah binti Khuwailid. Jadinya Khadijah ni dia perhatikan Nabi ni dalam beberapa kali lah. Kita boleh kata macam dia hantar outstation ni, dia tengok pergerakan sifat Nabi ni mengundang kita kata apa, berkenan lah di hati Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni rasa suka dengan Nabi SAW setelah 2-3 kali. Lalu Khadijah minta hambanya supaya sentiasa perhatikan Nabi SAW. Tengok gerak-geri Nabi dan kalau sesuai nanti tolong pinangkan untuk dia. Pinangkan Nabi ni untuk Khadijah binti Khuwailid. Jadinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hasil daripada perhatian Khadijah dan hasil daripada perhatian hamba kepada Khadijah ni, mereka perhatikan Nabi SAW ada 2 sifat dominan. Yang mana 2 sifat dominan ni tidak ada pada pemuda-pemuda Quraisy pada zaman tu. Apa dia? Yang ini yang disebutkan di dalam Al-Quran yang disandarkan kepada Nabi Musa AS. Iaitu Nabi SAW memiliki sifat Al-Qawiyyu Al-Amin. Sifat Al-Qawiyyu Al-Amin. Sifat Al-Qawi iaitu sebagai pekerja yang kuat, dan yang kedua adalah sebagai Al-Amin, pekerja yang beramanah. Ada 2 benda yang ada pada Nabi, tidak ada pada orang-orang Quraisy yang lain. Baik, sebelum kita nak bincang perkahwinan Nabi dengan Khadijah ni, kita bercerita dulu asbab-asbab Nabi ni dipinang oleh Khadijah, iaitu dari sudut sifat Nabi dan dari sudut pekerjaan Nabi. Seperti mana yang kita sedia maklum, Nabi SAW bekerja pada peringkat kecil, iaitu di jawatan yang paling rendah sebagai seorang kita kata apa, pengembala kambing. Kemudian Nabi SAW bekerja sebagai peniaga. Dan yang ketiga, Nabi SAW memikul tanggungjawab yang besar sebagai Presiden Madinah. Sebenarnya 3 perkara yang Nabi lakukan ini, 3 ini merupakan pengajaran kepada kita sebagai orang mukmin. Apa pengajarannya? Ketika Nabi SAW sebagai pengembala, itu menunjukkan kepada kita Nabi pernah bekerja di peringkat yang paling bawah. Peringkat paling bawah. Kalau hari ini orang bekerja sebagai buruh kasar, Nabi pun pernah buat. Dan Nabi SAW tunjukkan kepada kita, walaupun Nabi bekerja di paling bawah, Nabi tetap orang yang berdikari dan Nabi tak pernah meminta-minta. Yang ini kita boleh nampak, boleh belajar Nabi ada sifat leadership yang unggul daripada Nabi kecil sampailah Nabi dewasa. Antaranya iaitu walaupun Nabi duduk di jawatan yang paling rendah, Nabi tak pernah meminta-minta. Bahkan Nabi tunjukkan kepada kita Nabi berusaha walaupun Nabi duduk di jawatan yang paling rendah, kerja yang paling hina lah sebagai seorang pengembala. Tapi dalam masa yang sama, Allah takdirkan Nabi sebagai pengembala ni adalah sebagai persediaan dan persiapan Nabi untuk menjadi Rasul. Kenapa? Sebab Nabi ni dilatih kesabaran dia ketika Nabi SAW mengembala kambing. Ialah Nabi kena faham habitat, tabiat haiwan-haiwan ini untuk dia handle, untuk dia kontrol. Percayalah,
yang mana benda itu membantu Nabi ketika mana Nabi SAW memimpin menjadi Rasul, yang mana Nabi akan menghadapi kerenah-kerenah manusia yang pelbagai. Tapi Nabi boleh kita kata boleh hadapi semua kerenah-kerenah itu sebab apa? Masa daripada kecil lagi Nabi dah menghadapi kerenah-kerenah haiwan-haiwan yang tak boleh bertutur, yang tak boleh dengar cakap manusia kan. Susahlah, tapi kesusahan itu dah dipelajari daripada awal, maka kesusahan yang ketika dewasa itu tidaklah sebesar dan tidaklah sesusah mana. Ini persiapanlah Nabi yang Allah persiapkan. Yang kedua, bila Nabi SAW bekerja sebagai seorang peniaga, di situ mengajar kepada kita, Nabi SAW adalah menunjukkan kepada kita teladan orang yang bekerja makan gaji. Maksudnya kerjanya dengan amanah, kerjanya dengan ketika mana makan gaji ni, bekerjalah mengikut job scope yang telah ditetapkan dengan amanahnya, berintegriti dan sebagainya lah. Ini Nabi tunjukkan. Dan yang ketiganya, Nabi bukan bekerja. Nabi memimpin kerajaan Madinah, menunjukkan kepada kita Nabi telah memegang satu jawatan yang paling tertinggi. Pengajaran dekat sini, duduklah dekat mana pun umat Nabi ni bekerja di peringkat paling bawah ataupun bekerja di peringkat yang paling tertinggi sekalipun, jawatan paling besar pun, teladan itu tetap ada di dalam Nabi SAW. Betul tak? Kita sebagai peniaga, kita datuk ke, kita Tan Sri ke, kita orang yang duduk di pekerjaan yang paling bawah ke, ada tak pengajaran pada Nabi? Ada. Nabi SAW telah memikul semua tanggungjawab tersebut. Dan Nabi lah sebagai uswatun hasanah, teladan yang paling terbaik yang Allah Ta'ala telah memberikan acuan untuk kita sebagai umat Nabi SAW. Okey, baik. Apa pengajaran yang kita boleh nampak ketika Nabi jadi peniaga? Yang ini saya sebutkan tadi, Khadijah terpikat dengan Nabi kerana Nabi ada sifat Al-Qawiyul Amin. Orang Arab Quraisy zaman dahulu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka ni ada kepakaran dalam sudut perniagaan. Kalau orang berniaga ni, kita tahulah dia ni hebat tak hebat di dunia perniagaan ni, lain lah. Dia ada sifat-sifat dia, ciri-ciri dia. Okay? Orang Arab Quraisy memang menonjol dari sudut sebagai ahli perniagaan. Tetapi mereka ini mengalami kebocoran peribadi. Walaupun mereka mahir dalam ilmu perniagaan, tapi mereka tak jujur, mereka tidak amanah, mereka melakukan penipuan, mereka menyorok barangan, mereka menindas, menzalimi hak peniaga penjual dan sebagainya. Macam-macam mereka lakukan. Tetapi perhatian Khadijah kepada Nabi SAW, dia kata Nabi ni ada dua sifat. Pertama, Al-Qawi, orang yang kuat. Dan yang kedua adalah Al-Amin, orang yang beramanah. Baik, kalau ibu-ibu boleh buat nota, Al-Qawiyul Amin ni, dia adalah ciri pekerja mukmin sampailah hari kiamat. Al-Qawi diterjemahkan sebagai orang yang kuat. Kuat di zaman dahulu adalah pekerjaan mereka menggunakan fizikal. Kan? Jadi kekuatan itu adalah sifat kepada pekerja lah. Nabi ada sifat tu. Dari sudut fizikal memang kuat. Nabi boleh berjalan jauh, boleh berdagang sampai ke Syam, kan? Dari sudut perjalanan yang jauh, Nabi betul-betul kuat. Tapi untuk zaman hari ini, orang tak bekerja 100% dengan fizikal. Tapi orang menggunakan sudut-sudut yang lain dalam pekerjaan moden hari ini. Al-Qawi diterjemahkan hari ini sebagai kompetensi, iaitu kemahiran-kemahiran, sama ada hard skill ataupun soft skill. Dari sudut kepakaran, itulah namanya Al-Qawi. Kita bekerja di bidang ekonomi. Kita mesti orang yang betul-betul berkelayakan dalam bidang tersebut. Ini Al-Qawi yang mesti ada sifat kepada setiap mukmin. Okay? Kita nak ambil satu jawatan, bukan sekadar saya ada gaji je. Tak. Kita mesti ada kepakaran dan kemahiran dalam bidang itu. Dan itu ada pada Nabi SAW. Soft skill Nabi, cara bertutur Nabi, cara bercakap Nabi, itu ada pada Nabi. Okay? Cara Nabi membaca pasaran, itu ada pada Nabi. Itu namanya Al-Qawi. Dan yang kedua adalah Al-Abid. Al-Amin dekat sini adalah orang yang berintegriti ataupun orang yang amanah. Dua-dua ni mesti ada. Kalau kita sebagai majikan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita nak pekerja kita adalah pekerja yang boleh buat kerja. Betul? Itu namanya Al-Qawi. Okay? Kita nak pekerja kita boleh buat kerja. Dia boleh bekerja dalam kumpulan. Dia boleh duduk di bawah arahan. Dia boleh mendengar arahan. Patuh kepada kumpulan dia.
Itu namanya al-qawi. Tapi kalau hanya pandai buat kerja tapi tak beramanah, tapi tak jujur, masih lagi melakukan menggelapkan duit syarikat, sudah tentu kita tak nak ambil pekerja macam tu, betul? Jadi Nabi tunjukkan kepada kita dua-dua ni penting. Ataupun kita nak pekerja kita ni orang ustaz-ustaz je, baik-baik je. Hanya ada al-amin sahaja. Memang jujur, memang amanah, jaga ibadah, berakhlak mulia. Tapi dalam masa sama tak boleh buat kerja. Dia tidak ada kepakaran pun kita tak nak. Jadi Nabi tunjukkan kepada kita, dua-dua ini adalah syarat penting sebagai seorang pekerja. Dan inilah yang memikat hati Khadijah binti Khuwailid. Sebab itu Khadijah ni nak meminang Nabi SAW. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat Al-Waqidi ni seorang ulama sirah. Beliau menyebutkan Nabi SAW ketika berkahwin dengan Khadijah riwayat umurnya adalah 40 tahun. Namun sebahagian riwayat yang lain pula menyebutkan perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah adalah bukan 40 tahun. Tetapi adalah ketika mana usia Khadijah lebih kurang dalam 25 tahun ataupun lebih sikit je. Ini ada dua riwayat ibu-ibu. Ada kata usia Khadijah 40 tahun, ada kata usia Khadijah adalah dalam sekitar 25 tahun ataupun lebih. Dalilnya apa? Yang mengatakan usia Khadijah 40 tahun pun betul adalah ini berdasarkan dalam satu hadis iaitu menyebutkan Khadijah ini adalah wanita tua. Ada satu kisah ketika zaman di Madinah, Khadijah pun dah wafat. Nabi SAW tengah mendirikan solat. Masa Nabi SAW solat, Nabi dengar ada seorang wanita memberi salam di luar rumah Nabi. Lalu Nabi segerakan selesai solat Nabi dan Nabi membuka pintu. Dengan kadar segeralah, Aisyah perhatikan. Masa Nabi buka tu, waktu tersebut, Nabi kata apa? Aku menyangka yang memberi salam itu adalah Khadijah, isteriku. Nabi sebut macam tu. Sebab apa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Sebab suara orang yang memberi salam tu sama macam suara Khadijah. Sama, hampir-hampir. Dan dia adalah adik perempuan kepada Khadijah binti Khuwailid. Sebab tu dia memiliki suara yang sama, hampir sama. Intonasi yang hampir sama. Aisyah yang nampak tu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, rasa-rasa macam mana? Sudah tentulah dia cemburu kan? Biasalah sifat wanita kan? Jadi dia rasa cemburu dan dia kata apa? Wahai Rasulullah, apa yang ada kepada wanita yang sudah bergigi merah? Adalah hadis sebut, Aisyah kata, wahai Rasulullah, apa yang ada kepada wanita yang telah bergigi merah? Apa maksud gigi merah? Maksudnya gigi tak ada dah, tinggal gusi je. Nak menggambarkan Khadijah ketika itu adalah wanita Quraisy yang sudah tua. Okey, itu satu riwayat dan Nabi SAW tak suka dengan ucapan tersebutlah sebab Nabi tak banding-bandingkan. Jadi Aisyah jangan bandingkan Nabi dengan Khadijah, Aisyah dengan Khadijah. Nabi tak suka. Tapi Nabi tak marah. Cuma Nabi kata apa? Sesungguhnya Khadijah itu orang yang beriman kepada aku ketika mana orang lain tidak beriman kepada aku. Khadijah itu adalah orang yang memberi hartanya kepada aku ketika mana orang lain menahan hartanya daripada aku. Khadijah itulah orang yang melahirkan zuriat-zuriat aku yang tidak ada pada isteri-isteri yang lain. Maksudnya Nabi menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah dan menyebabkan Aisyah ni terdiamlah, tak cakap banyaklah. Kalahlah dari sudut tu. Kalau kamu nak bandingkan, memang itulah yang lebih istimewa. Sebab itu dipesan-pesan kepada kita, yang pertama itu selalunya istimewa. Okey, ini pesan yang baiklah untuk lelaki-lelaki. Okey, yang pertama selalunya yang istimewa kan, daripada kita tak ada apa-apa, dia boleh bersama dengan kita, menerima kita, apatah lagi kalau kita dah ada kan. Sepatutnya kita menghargailah. Itu antara yang diajarkan oleh Nabi. Sebab itu perkahwinan yang paling panjang adalah perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Dan ketika itu Nabi hanya monogami sahaja. Nabi tak pernah berpoligami. Selepas kewafatan Khadijah, barulah Nabi berpoligami. Okey? Itu satu riwayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu riwayat yang lain pula menolak. Mengatakan Nabi berkahwin dengan Khadijah, usia Khadijah tak sampai 40. Kenapa? Sebab dia kata, usia Nabi berkahwin dengan Khadijah ni, usia Khadijah mungkin 25 ataupun tak sampai 30 lagi. Iaitu berdasarkan zuriat yang dilahirkan oleh Khadijah binti Khuwailid. Bayangkan,
kalau Khadijah berusia 40 tahun berkahwin dengan Nabi, dia kurniakan zuriat 6 orang, sudah tentulah dia sangat-sangat berisiko kepada Khadijah untuk melahirkan setiap zuriat-zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan soalkan dari sudut ini kuasa Allah, ya saya tahu. Tapi kita tak nafikan juga dari sudut yang lain. Okey? Dari sudut yang lain kita tak menafikan yang mana kita perlu juga mengambil kira dalam soal kesihatan dan sebagainya. Jadi sudah tentu para ulama kita mengira agak mustahil kalau nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah dalam usia 40 tahun. Sebab Khadijah melahirkan zuriat Nabi hampir lebih kurang 6 orang. Sudah tentulah kalau ambil setahun anak ni 2 tahun beza dia, sudah tentu sampai usia Khadijah 52 tahun barulah itulah bayi yang terakhir iaitu Fatimah binti Muhammad. Sudah tentu dia tak boleh diterima oleh akal. Ini para ulama ni pandangan Bahkan mereka pula berpandangan yang dikatakan oleh Aisyah tua tadi itu adalah kerana perkahwinan Nabi dengan Khadijah adalah perkahwinan kali ketiga pada Khadijah. Dan perkahwinan pada usia 30 tahun bagi seorang wanita pada zaman itu agak tua lah. Agak tua. Kerana apa? Sebab menjadi budaya kebiasaan. Orang Arab zaman tu mereka berkahwin pada usia yang sangat-sangat muda. Macam Nabi berkahwin dengan Aisyah, ya, tak nafikan. Usia Aisyah adalah 6 tahun. Tak nafikan tuan-tuan Walaupun ada cuba yang menafikan riwayat ini, tapi pandangan saya melihat pada hadis-hadis Nabi, perkahwinan Nabi dengan Aisyah, ya, 6 tahun. Cumanya salah kita apabila kita mengatakan Nabi berkahwin dengan budak bawah umur. Okay? Kenapa? Sebab kita meletakkan skop zaman Nabi dengan skop zaman kita ni adalah sama. Itu satu kesilapan lah. Sebab kita tak boleh melihat zaman dulu dengan zaman sekarang ni adalah sama. Sebagai satu contoh. Datuk dan nenek kita lah. Saya punya datuk mentua saya, ayahnya, datuk ni, belah isteri saya. Dia berkahwin dengan isterinya, nenek ni, iaitu pada usia nenek belah isteri saya adalah 12 tahun. Ini tahun 40-an ni, tahun 30-an. Sampai hari ni masih lagi hidup Datuk dan nenek ni usianya hampir 100 tahun lah. Ada lagi. Dia berkahwin pada usia 12 tahun. Usia Datuk pula pada usia 18 tahun. Boleh ke kalau saya nak kata pada Datuk, kenapa kahwin dengan nenek yang bawah umur? Sudah tentu bahasa tu, laras bahasanya tak tepat. Dan memang ucapan itu adalah ucapan yang sangat salah lah. Sebab apa? Kita meletakkan skop zaman kita sama dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau zaman nenek kita dahulu pun perkahwinan 12 tahun itu adalah biasa, apatah lagi kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Satu lagi dalil iaitu kalau benar Nabi berkahwin dengan Aisyah bawah umur, jangan kata kita yang mencemuh. Sudah tentulah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kan? Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini gangster-gangster Mekah ni. Sudah tentulah mereka sendiri yang mencemuh dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi benda tu tak berlaku. Benda tu tak berlaku. Menunjukkan kepada kita ia adalah perkara yang biasa. Mungkin dari sudut kematangan wanita pada zaman itu, pada usia seperti itu mereka telah matang, mencapai ke usia yang sangat-sangat matang. Okey? Boleh ibu-ibu? Dapat ke? Boleh jadi perkahwinan itu tak menjadi isu. Okey? Perkahwinan itu tak menjadi isu lah di antara kita. Hanya kitalah yang salah meletakkan sudut pandang kita kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajaran daripada perkahwinan Nabi dengan Khadijah, iaitu Nabi berkahwin dengan Khadijah ketika mana mas kahwin Nabi kepada Khadijah adalah 20 ekor unta. Okey. Sebelum tu, perkahwinan Nabi dengan Khadijah ni, kita kena tahu Khadijah ni dia ni orang kaya. Dia ni daripada keturunan Bani Asad. Pada zaman Nabi ada 3 sahaja kabilah bangsawan. Bani Hashim keturunan Nabi, Bani Makhzum keturunan Abu Jahal dan juga Bani Asad keturunan Khadijah binti Khuwailid. 3 keturunan ni adalah bangsawan. Selain daripada 3 keturunan ni adalah keturunan-keturunan yang biasa-biasalah. Dan saya melihat keturunan ini tak benda pelik lah. Tak pelik kepada kita. Kenapa? Sebabnya
pada negara kita hari ini, tanah air kita pun ada juga keturunan-keturunan bangsawan. Kalau ada orang namanya Tunku, Tengku, Engku, Ungku, ini semua kita kata ini klik-klik, Dayangku. Dayangku, kan? Okey. So, kalau lelaki apa namanya? Apa nama saya lupa dah. Dayang dengan, kalau lelaki dipanggil apa? Awangku. Awangku. Kan? Ni benda yang tak pelik sebab berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu kena nampak perkahwinan Nabi dengan Khadijah ni orang tak berkata. Wan, tuan pun ada juga orang tak berkata. Sebab apa? Nabi daripada Bani Hashim bangsawan, Khadijah daripada Bani Asad bangsawan. Kedua, Khadijah ini dia bukan ahli perniagaan. Kebanyakan kita terjemah sebagai ahli perniagaan. Kebanyakan kita menterjemahkan sebagai Khadijah ni sebagai ahli perniagaan. Sebenarnya Khadijah bukan ahli perniagaan, tetapi dia adalah funder kepada ahli perniagaan Mekah. Mana-mana orang Mekah yang nak pergi berniaga, yang nak pergi berdagang, membawa harta-harta perniagaan mereka, modal dia adalah disuntik oleh Khadijah binti Khuwailid. Sebab itu kita tak pernah dengar satu riwayat pun Khadijah keluar pergi berniaga. Tak pernah dengar pun. Sebab apa? Dia adalah jutawan, sangat kaya raya. Dan Nabi berkahwin dengan Khadijah pun orang boleh terima dan orang boleh accept. Kenapa? Sebab mas kahwin yang Nabi bagi pada Khadijah ni adalah 20 ekor unta. 20 ekor unta, kalau ibu-ibu tengok, satu ekor unta zaman kita ni dalam nilaian 7,000. Kalikan dengan 20 ekor unta, mas kahwin Nabi dengan Khadijah adalah 140,000 ringgit Malaysia lah kalau duit hari ni. Banyak tu. Jadinya di sini, agama menunjukkan kepada kita satu teladan, mas kahwin dalam perkahwinan ini bukan yang paling murah. Mas kahwin yang terbaik bukan yang paling murah. Tapi mas kahwin yang paling baik dan paling berkat adalah yang paling mudah. Mudah dari sudut macam mana? Kalau suaminya kaya raya, untuk bagi 10,000 sebagai mas kahwin, itu mudah. Memang mudah. Itulah yang paling terbaik dan paling afdal daripada suami. Kalau mas kahwinnya kepada, kalau suaminya itu adalah orang yang biasa-biasa, yang paling mudah bagi dia RM300 untuk diberikan mas kahwin kepada seorang wanita, itulah yang paling afdal baginya. Ni kalimah mudah dekat situ. Dia bukan yang paling murah. Sebab apa? Mas kahwin itu adalah nilai harga kepada seorang wanita. Sebab itu bila Nabi bagi itu, orang Mekah tak cakap apalah. Boleh kata orang Mekah boleh nak melihat Nabi ni, dia benar-benar layak untuk berkahwin dengan Khadijah. Maksudnya perkahwinan di antara Nabi dengan Khadijah ni adalah perkahwinan yang dua-dua adalah saling lengkap melengkapi lah. Dua-dua ni adalah orang yang betul-betul layak untuk berkahwin. Pengajaran perkahwinan bukan pada soal usia. Ada anak-anak muda kita ni, saya nak ikut sunnah Nabi, 25 tahun mesti kahwin. Tak macam tu. Nabi mengajar kita kalau bersedia, sudah berkemampuan dari sudut dalaman dan luaran, memang orang yang bertanggungjawab, silakan berkahwinlah. Yang salahnya bila kita kata anak kita ni memang tak boleh urus dirilah. Saya risaulah bang dengan anak saya ni, perlu cari isteri ni supaya isteri boleh jaga dia, boleh lindungi dia. Itu satu kesilapan dan kesalahan. Sebab apa? Kita nak isteri pula bimbing lelaki. Salahlah. Sepatutnya lelaki yang membimbing wanita. Dunia kita dah terbalik dah. Sebab itu, saya minta maaf lah ibu-ibu saya tak layak nak cakap. Tapi ni yang ibu saya selalu pesan. Ibu saya selalu pesan. Kita sebagai orang lelaki ni mesti pandai buat kerja rumah lah. Sepatutnya basuh pinggan kena cekap, kena rajin, sidai baju, urus rumah tangga, itu kena rajin. Kalau pergi ke dapur tu tahu apa makanan yang tak ada, apa makanan yang ada. Tengok tahu dah, bawang tak cukup, serai tak ada, ni lengkuas tak ada, kan? Daun kari tak ada, rempah ratus tak ada. Kita sendiri boleh tahu. Jangan jadi kita ni yang lelaki tak tahu apa-apa dah. Tak tahu apa, duduk diam je. Yang sibuknya adalah wanita. Masa saya berkahwin dulu, saya ada guru saya pesan. Dia ada dua je. Seorang lelaki ni dia ada dua je. Ni pesanan dia lah dan saya rasa betul lah.
sepanjang saya melalui perkahwinan ni dua. Dia kata seorang lelaki ni pertama dia mesti bangun awal daripada isteri dia setiap hari. Macam mana pun suami kena bangun awal daripada isteri dia. Kenapa? Sebab itulah ciri-ciri kepimpinan seorang suami. Kalau diri dia pun dia tak boleh pimpin, dia yang dikejutkan oleh isterinya, bang bangun bang. Macam mana dia nak pimpin isterinya dan keluarga dia. Itu benda yang paling pertama lah. Okay? Dia kena pimpin diri dia, iaitu seawal pagi dia mesti kena bangun awal. Mesti. Okay? Dan yang kedua pula, bagi seorang suami, dia mesti kena jaga hati dia. Kompas hati ni jangan liar lah, kena jaga. Dia jangan keluar rumah matanya liar, tengok orang sana, tengok orang sini. Sebab apa? Kebiasaannya, kalau suaminya, kita kata buat perangai luar rumah, insting tu, orang budak-budak kata kimia tu, Allah Ta'ala akan buatkan isteri di rumah ni akan ada kerenah-kerenah dia lah. Kebiasaannya lah. Suami buat perangai luar rumah, isteri balik rumah buat perangai pula. Sebab itu kalau isteri ni ada sekian ni, suami cek balik. Ada tak dia buat salah di luar rumah? Sebab apa? Allah menyatukan jiwa seorang suami dan seorang isteri ni semua dari semua sudut. Kalau isteri rasa tak sedap hati, ni bukan untuk menjadi dalil kita boleh bersangka-sangka dengan suami kita. Tapi ini insting lah. Insting. Ada perasaan yang macam, saya rasa macam tak kena lah. Saya tengok abang yang lain lah. Mungkin ada lah. Mungkin ada. Jadi suami jangan terlalu melatah ataupun cepat naik angin. Awak ni semua benda tak kena. Semua tak kena. Kita lah kena memperbaiki diri kita. Tengok balik. Ada tak saya buat sesuatu yang tak baik di luar rumah sehingga kita, isteri kita di rumah pula meragam. Okay? Ini antara lah. Saya bukan mengajar-ngajar ibu-ibu ni tak. Yang ini dipesan-pesan lah oleh guru saya masa saya berkahwin dulu. Saya melihat benda tu ada juga relevan dia lah. Dan saya cuba sampaikan lah. Baik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Puan Maimunah pun kata, suami anak-anak semuanya kena kerjasama. Sebab itu, kita tak sebut isteri kita ataupun ibu kita dalam rumah tangga sebagai pembantu rumah kan. Tapi kita sebut, orang Melayu sebut, isteri ataupun ibu ni adalah suri rumah tangga. Suri rumah tangga. Suri rumah tangga ni, kalimah suri tu maksudnya, kalau si ibu tak ada dekat rumah, rumah tu akan jadi muram. Bukan nak kata tak ada orang nak urus rumah tangga. Rumah tu akan jadi muram. Dia hilang dia punya keceriaan dia. Hilang keceriaan dia, hilang. Keseronokan tu hilang. Ibu tak ada, isteri tak ada. Dia akan jadi muram. Kita ni, suami dan anak-anak, ibu tu perlu dibantu. Sama-sama buat kerja. Sebab itu Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah dan Anas bin Malik, orang yang duduk bersama dengan Nabi dalam rumah Nabi. Nabi sendiri tampal jahit baju Nabi yang terkoyak. Nabi sendiri yang mengguli tepung, mengguli makanan Nabi SAW. Anas kata apa? Sebelum masuk azan, Nabi akan guli tepung ni nak bawa makan. Nabi sensingkan lengan-lengan Nabi ni, gulung. Kemudian masuknya azan, Nabi keluar dan Nabi mengimamkan di Masjid An-Nabawi. Kemudian Nabi balik, Nabi sambung balik. Takkanlah kita sebagai seorang suami yang tak semulia macam Nabi, kopek ikan bilis pun tak boleh. Takkanlah kan. Okay, ini Nabi SAW. Okay, ini Nabi SAW pun buat dalam urusan rumah tangga, kenapa kita tidak boleh. Banyak tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita nak belajar dalam kisah rumah tangga Nabi saja, sirah rumah tangga Nabi sahaja, Nabi menunjukkan kepada kita, Nabi SAW ni menunjukkan dalam rumah tangga, dia adalah perkara yang sangat realistik. Dia bukan idealistik. Kalau ibu-ibu tengok drama, sekarang ni kan, time buka puasa ni, 7 hari mencintaimu ke apa tak saya tengok, yang musim ketiga tu. Saya pergi rumah saudara dia tengok kan, dia tengah musim ketiga ni, cerita best ni. Saya pun tengok lah. Semua benda yang tak realiti lah. Semuanya idealistik je. Okay? Perkahwinan Nabi ni adalah perkahwinan yang realistik. Saya cuba tunjukkan kepada ibu-ibu satu contoh. Iaitu, kalau kebiasaan lah dalam rumah tangga, seorang isteri marah suami, ada benda yang kita bergesel kan. Mungkin merajuk, mungkin marah. Kita selalu akan kata apa? Ini isteri derhaka ni, marah-marah suami. Contohlah
Ni isi neraka ni marah-marah suami, berani tinggi-tinggi suara pada Nabi. Kalau kita semak pada hadis-hadis Nabi SAW, dia bukan benda yang pelik isteri bergaduh dengan suami, suami bergaduh dengan isteri. Tak pelik. Sangat tak pelik. Bayangkan, kita ada seorang isteri, saya seorang isteri. Nabi SAW, dia pernah satu masa cecah 9 orang isteri. Satu masa. Kalau seorang isteri pun macam-macam ragam, apatah lagi kalau 9 orang isteri, lagilah macam-macam ragam. Bayangkan dalam 9 orang isteri Nabi SAW, isteri Nabi ni dia ada 2 kumpulan, pecah. Puan Maimunah saya tengok tu sebab kat rumah saudara. Kalau rumah saya memang tutup lah, tak buka TV pun. Okay. Isteri Nabi ni 9 orang. Dalam 9 orang ni dia pecah 2 kumpulan. Dia ada klik-klik dia. Dia ada geng dia. Aisyah satu geng dengan Saudah, satu geng dengan Allahumma salli Muhammad, siapa nama? Zainab, bukan Zainab, siapa lagi? Hafsah dan sebagainya lah. Satu lagi kumpulan Ummu Salamah, Zainab, ini pecah. Dia 2 ni. Dan mereka tak boleh berjumpa. Kalau berjumpa, ada sahaja benda yang tak kena. Saya buat satu contoh. Satu kisah, iaitu Nabi SAW duduk di rumah Aisyah. Masa tu nak pergi solat. Okay? Rumah isteri Nabi kan sebelah Masjid Nabawi. Nabi SAW ni duduk rumah Aisyah. Masa Nabi duduk rumah Aisyah, Nabi pegang tangan Zainab. Saya tanya pada ibu-ibu lah, respon ibu-ibu. Duduk dekat rumah kita, tapi suami pegang tangan madu. Apa perasaan? Saya tanya ibu-ibu. Ada respon? Puan Azlina kata ger. Dia automatik lah merajuk dan sebagainya. Ini rumah kita, kalau rumah dia tak apalah, walaupun ialah halal. Tapi dari riwayat menyebutkan Nabi pegang tangan Zainab binti Jahsh. Sedangkan dia berada di rumah Aisyah. Okay, berada di rumah Aisyah. Apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku? Masa tu memang Aisyah marah, sangat marah. Sangat marah dengan Nabi SAW. Marah sungguh lah, marah sungguh. Dan marah tu, dia sampai merajuk lama. Sampai Abu Bakar tegur pada Aisyah, orang nak jumpa dengan Rasulullah, engkau boleh bergaduh dengan Rasulullah. Dan Nabi kata biasalah. Nabi boleh kata biasa sebab nak tunjuk inilah realistik rumah tangga. Kalau kita belajar dalam rumah tangga Nabi, kita tak akan jadilah macam orang drama-drama pukul 7 tu. Suaminya mega holding ke, ada aset itulah, kekayaan macam ni, bawa isteri berjalan, tak. Nabi tunjukkan kepada kita inilah realiti rumah tangga. Masa tu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Aisyah marah. Memang marah sungguh sebab ni rumah dia. Dan Nabi pegang tangan Zainab. Bila Nabi nampak Aisyah marah, Nabi lepaskan tangan. Terus lepaskan tangan. Ada beberapa ulasan daripada para ulama hadis. Pertama, iaitu nak tunjukkan kepada kita, Nabi nak tunjukkan kepada kita keharusan boleh untuk pegang tangan madu di rumah madu yang lain. Itu tanda. Tapi yang kedua yang lebih kuat, iaitu menunjukkan kepada kita Nabi ini sifat bashar lah, sifat manusia. Nabi tak sengaja. Nabi sangka itu tangan Aisyah, tapi yang Nabi terpegang adalah tangan Zainab. Dan sebenarnya Zainab dengan Aisyah ni memang sentiasa bergaduh. Sebab apa? Dua-dua muda. Itu beza dia. Dua-dua ni muda, sangat muda. Jadi antara mereka ni memang ada pergeseran. Sampailah berkelahi antara dua ni. Dua madu ni bergaduh. Maksudnya mengajuk tu ada dalam rumah tangga Nabi. Cemburu tu ada. Jadi bila dia berkelahi ni, masa tu Abu Bakar on the way nak pergi Masjid Nabawi dan Abu Bakar nampak. Dan kata Abu Bakar, ni ayah mentua Nabi ni, ya Rasulullah, engkau sumbat je tanah-tanah tu dalam mulut isteri-isteri engkau. Sebab apa? Itu anak dia tu. Sebab tu dia kata kau sumbat je tanah dalam mulut mereka. Mungkin dari sudut bahasa kita kasar lah, sumbatkan tanah. Tapi dalam bahasa hari ni, kalau diterjemahkan, sumbat tanah ni macam kalau orang Melayu kata apa, kau zip je lah mulut isteri kau tu. Macam tu. Dan kata Abu Bakar, ayuh kita pergi tunaikan salat di masjid. Abu Bakar pesan kepada menantu dia lah, iaitu Nabi SAW. Nak kata biasa. Okey, saya nak tunjukkan ibu-ibu. Ada satu lagi riwayat. Riwayat ni riwayat yang apa kita kata, satu riwayat daripada Ibnu Hibban. Dan riwayat ni saya rasa lucu. Kenapa? Iaitu ada sahabat-sahabat Nabi ni, mereka kalau bertamu di rumah Nabi, dia akan pergi ketika Nabi di giliran Aisyah.
Nabi ada isteri-isteri yang lain, tapi sahabat-sahabat ni dia suka kalau pergi bertamu pergi rumah Aisyah. Masa Nabi di rumah Aisyah, rumah isteri-isteri yang lain dia tak pergi. Okey, rumah Aisyah dia pergi buat giliran. Dia pergi bertamu. Bila dia bertamu, Aisyah ni kita tahu dia muda, sangat muda. Dan dia dari sudut hal rumah tangga ni, ibu kita juga ni, dari sudut rumah tangga dia tak berapa mahir lah, tak berapa mahir. Biasalah Jadinya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, madu yang lain yang dikenali sebagai Ummus Salamah, dia prepare masakan ni. Dia tahu ada orang tetamu kat rumah Aisyah, dia masak. Masak. Dia pun minta seorang khadam ambil makanan pergi hantar dekat rumah Aisyah. Hantar. Sampai dekat rumah Aisyah, Aisyah tanya pada khadam ni siapa yang hantar lauk ni? Kan ada tetamu ni, siapa yang hantar ni? Lalu kata khadam ni, yang hantar ini adalah madu kau lah, Ummus Salamah. Tahu apa Aisyah buat? Aisyah tepuk dulang makanan itu, jatuh dan pecah di hadapan Nabi dan juga di hadapan tetamu-tetamu Nabi. Ni cemburu. Sepatutnya syukurlah madu tolong, kan? Selamatlah kita. Tapi Aisyah ni punya cemburu, dia tepuk jatuh depan Nabi dan depan sahabat-sahabat Nabi SAW. Semua sahabat terdiam. Kalau suami-suami lah, kalau saya sendirilah, mesti dah ketik-ketik bibir kan. Masa ni pula lah kau nak buat perangai kan. Kalau kita lah, kalau saya lah. Tapi apa yang berlaku pada Nabi, Nabi turun, Nabi kutip makanan-makanan Nabi dan Nabi sebut di hadapan sahabat Nabi, biasalah ibumu sedang cemburu. Sebab isteri-isteri Nabi ni adalah ibu-ibu orang mukmin kan, ummatul mukminin. Nabi kata apa? Biasalah ibu kamu sedang cemburu. Bila sahabat Nabi nampak apa yang Nabi buat, mereka pun turun, mereka pun ambil makanan tadi, kutip-kutip balik. Kemudian mereka pun sambung balik sembang, sambung balik makan macam tak ada apa-apa. Selepas sahabat-sahabat Nabi balik, Aisyah ni dia ada rasa bersalah. Dia ada rasa bersalah. Dia macam, salah saya ni kan. Dia pun tanya pada Nabi, macam mana dia nak minta maaf kepada madu dia. Dan kata Nabi SAW, kamu minta maaf dan kamu gantikan balik dulangnya. Ini Nabi mudah ya tuan-tuan. Nabi tak marah-marah. Kenapa? Marah ni tak semestinya dengan marah-marah kan. Yang saya tengok dalam riwayat hadis, walaupun isteri Nabi ada yang meragam, ada isteri Nabi yang berkerenah macam-macam, tapi Nabi tak pernah sebut dengan perkataan yang buruk. Bila saya baca dari sudut psikologi, saya tak tahulah betul atau tidak, wanita ni dia tak akan ingat apa yang suami dia buat, tapi dia selalu ingat apa yang suami dia cakap. Saya tak tahulah betul ke tidak, tapi dari sudut psikologi macam tu. Dan Nabi tunjukkan kepada kita, sepanjang saya baca riwayat hadis-hadis rumah tangga Nabi ni, saya tak pernah dengar pun Nabi marah. Walaupun Aisyah pernah mengata kepada Khadijah, Nabi tak pernah marah. Hanya kata Aisyah, berubah sahaja muka Nabi. Nampak merah padam. Dia nampak muka Nabi ni merah padam. Dan kata Aisyah, lepas itu aku tak pernah bercakap lagi tentang Khadijah di hadapan Nabi. Cemburu tu ada. Tapi Nabi tunjukkan kepada kita bagaimana Nabi kontrol dan Nabi handle keluarga Nabi SAW. Okay? Itu antara. Tapi yang saya suka bila Nabi kata apa? Minta maaf dan gantikan balik dulang tu. Sebab saya rasa relevan lah. Kalau saya ni tak makan luar tau. Saya tengah hari selalunya isteri saya lah prepare. Sebab isteri saya di rumah. Jadi dia prepare lah makan bekal. Bila makan bekal ni, balik daripada mana-mana, isteri saya selalu akan kata, dia tak akan kata okey ke kat luar, jalan jam ke, tak. Tapi selalu dia akan kata apa? Bang, tapue bawa balik tak? Tapue bawa balik tak? Saya rasa bila Nabi kata pulangkan balik, gantikan balik dulang yang pecah tadi tu, saya rasa sangat relevan dengan sifat wanita. Sebab kaum wanita ni dia sangat sayang dengan aset-aset yang dia ada. Khususnya tapue-tapue kan, Apple Green hari ni lah, brand-brand yang sekarang ni lah mungkin lah. Baik, itu antaralah pengajaran yang kita boleh belajar daripada Nabi SAW. Baik, banyak lagi cerita tentang Nabi SAW dan juga isteri-isteri Nabi ni. Sebab semuanya ada pengajaran-pengajaran besar. Antara yang lain, pernah satu hari Aisyah cerita, pada malam giliran Aisyah, Nabi SAW ni masuk ke rumah Aisyah dalam keadaan Aisyah ni buat-buat tidur. Bukan tidur, buat-buat tidur. Dia pejamkan mata dia. Dan dia kata Nabi SAW masuk dan berbaring di sebelah Aisyah. Tiba-tiba Nabi bangkit. Dan Nabi bangkit dalam keadaan perlahan-lahan. Kemudian Nabi pakai kasut perlahan-lahan. Nabi buka pintu rumah tu perlahan-lahan. Kemudian Nabi keluar. Cerita ni dia dramatik. Sebab apa? Aisyah kata apa? Nabi buat tu dalam keadaan perlahan-lahan. Macam orang salah.
Jalan pun berjengkit-jengkit je. Nabi Aisyah sendiri cerita, Nabi buka pintu pelan-pelan. Dekat sini ibu-ibu dan rahmatullahi Allah nak tunjukkan kepada kita, satu, wanita memang sifatnya adalah dia tak pernah percaya pada suami dia walaupun suami dia Nabi. Ini dah riwayat sebut saya bukan tuduh, tapi itulah sifatnya. Kalau saya lah, bila saya baca riwayat ni, kalau seorang isteri ataupun isteri saya, dia cek telefon isteri saya kan. Kalau saya balik mana-mana, dia akan buka handphone ni, dia semak. Tengoklah saya punya media sosial ke, saya punya WhatsApp, dia semak. Bagi saya tu biasa. Saya tak ada nak sorok-sorok. Password saya dia tahu. Password akaun bank pun dia tahu. Semua dia tahu. Password akaun KWSP pun dia tahu. Semua tahu. Saya tak ada rahsia lah kalau saya lah. Saya tak tahu orang lain. Okay? Sebab saya rasa isteri adalah cerminan kepada suami. Saya berkongsi hidup dengan dia sampai akhir hayat. Jadi tak ada apa yang perlu dirahsiakan. Memang kalau isteri kita duk semak handphone kan, saya rasa itu biasa. Sebab Aisyah pun dia bersangka pada Nabi. Bila Nabi buat macam tu, dia rasa macam pelik. Kenapa Nabi nak keluar rumah sedangkan malam ini adalah malam giliran dia? Kalau Nabi keluar malam ni, Nabi pergi ke rumah madu lain ke? Jadi dia bersangka macam tu. Sedangkan tak patut dia bersangka. Kerana apa? Sebab itu adalah suami dia dan itu adalah Rasulullah. Takkanlah Nabi SAW curang kepada isteri dia, betul? Tapi itu sifat wanita. Kalau kita ada isteri, ini saya pesan kepada suami-suami ni. Kalau isteri kita memang tak check, memang dia tak ada sangka-sangka, check balik betul ke isteri kita perempuan ke lelaki. Sebab sifat perempuan memang macam itu. Jadi kalau seorang wanita, seorang isteri check handphone suami, suami jangan takut sangat lah. Kalau tak buat salah, jangan takut sangat. Jangan takut sangat. Dan tak perlu kita menyindir mereka nak jadi polis ke. Semua sibuk pula hal-hal saya ni. Jangan tuan-tuan. Sebab itu adalah perkara fitrah bagi wanita. Bila kita cuba menghalang dan kita pula ada rasa macam jangan buat, jangan, percayalah menambah-nambahkan lagi sangkaan-sangkaan dia kepada kita. Okay? Puan Junita tu handphone suami, handphone kita juga. Ingat duit suami, duit kita juga. Punya handphone suami pun handphone kita juga. Okay. Baik. Puan Hazina kata sajen tak kisahlah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Muda-muda kalau dah kahwin tapi 30 tahun mungkin dah takut, betul lah. Tapi nak tunjukkan sebab isteri Nabi tak buat macam tu yang lain. Yang sini-sini tak buat, Saudah tak buat. Tapi Aisyah isteri muda. Saya nak cerita apa? Perkahwinan Nabi dengan keluarga yang besar ni, 9 orang isteri, sebenarnya itulah longgokan teladan dan pengajaran dalam rumah tangga orang mukmin. Apa yang tak ada dalam rumah tangga Nabi yang tak ada dalam kita, semua ada. Kalau kita kata saya ni isteri yang berkejaya, saya ni kaya raya lah, suami saya ni tak ada harta lah. Nabi pun macam tu juga. Isteri Nabi Khadijah kaya raya. Zainab binti Jahsh kaya raya. Berkahwin dengan Nabi yang biasa-biasa je. Dari segi harta biasa-biasa saja. Perkahwinan Nabi dengan Ramlah binti Abi Sufyan, ini kita kata wedding of the year. Dia anak kepada Abu Sufyan bin Harb, orang kaya raya Mekah ni. Nabi berkahwin dengan anak dia. Apa yang ada dalam rumah tangga kita, ada dalam rumah tangga Nabi. Itu teladan dan pengajaran. Sebab itu mungkin ada ibu-ibu kata, cerita ni mungkin tak sesuai dengan saya lah. Betul. Tapi sesuai dengan orang lain. Sebab semua ni adalah teladan kepada semua peringkat usia, semua bangsa dalam kehidupan manusia ni. Semua ada teladan daripada Nabi SAW. Sebab itu Allah boleh jamin Nabi ni uswatun hasanah. Teladan yang paling baik. Saya nak cerita apa? Bila Nabi macam tu, isteri Nabi ni curiga. Dia rasa macam ragu-ragu. Dan dia ikut Nabi keluar pergi mana. Dia check pula. Rupa-rupanya Nabi pergi ke Baqi'. Dia nampak Nabi berdoa. Okay? Dia nampak Nabi berdoa. Kemudian Nabi letakkan tangan Nabi, Nabi pulang balik. Bila sampai ke rumah Nabi SAW, Aisyah ni dia bila nampak Nabi patah balik, dia pun berlari lah. Daripada Baqi' tu sampai ke rumah dia berlari. Bila dia berlari, dia pun berbaring. Dan Nabi SAW kata apa? Wahai Aisyah, ya Humairah, kata Nabi. Ya merah-merah ni. Kamu ni tidur ke tak tidur? Nabi tanya. Macam mana Nabi tahu Aisyah ni tidur ke tak tidur? Dia tahu sebab ibu-ibu boleh bayangkan masa Nabi balik, Aisyah ni berlari. Dan orang yang berlari tiba-tiba duduk ataupun berbaring, mestilah dia dalam keadaan dia bernafas dalam keadaan tercungap-cungap lah. Sebab itu Nabi kata, kamu ni tidur ke tak tidur ni? Dan Aisyah pun bangkit, buat-buat bangun daripada tidur. Dan Nabi minta Aisyah berterus terang dalam hadis ni. Dan Aisyah pun berterus terang lah. Dia kata apa? Aku tadi ikut engkau. Dan Nabi kata apa? Engkau lah lembaga yang mengikuti aku. Maksudnya Nabi nampak bayang-bayang tu. Ada orang follow Nabi tu. Nabi nampak. Dan Nabi SAW pukul dada Aisyah ni macam ni. Nabi pukul.
Pukul dekat sini bukan pukul marah tapi pukul dekat sini adalah untuk tarik perhatian Aisyah. Macam kita lah, tengah-tengah bercakap kita pun tepuk meja. Kita tak marah, tapi kita nak orang berikan perhatian. Macam itulah Nabi. Nabi tepuk dada Aisyah ni perlahannya. Nabi kata apa? Ya Aisyah, takkanlah engkau tak mempercayai Allah dan Rasulnya. Nabi sebutlah, Allah dan Rasul ni sentiasa amanah. Lalu Nabi cerita, tadi masa aku berbaring, Jibril datang bertemu dengan aku dan dia maklumkan kepada aku supaya pergi ke Baqi', doakan kepada mayat-mayat yang ada di Baqi' tu. Jenazah-jenazah di Baqi' tu. Mohon pengampunan kepada mereka. Di situ kita boleh tengok macam mana Jibril berjumpa dengan Nabi, Aisyah pun tak tahu. Aisyah pun tak nampak. Kalau hari ni kita boleh tengok WhatsApp, Facebook kan. Kalau suami kita bersembang orang lain, kita tak tahu. Tapi zaman dahulu macam itulah Nabi dengan Jibril AS. Dan yang membuatkan Nabi keluar perlahan tu bukan kerana Nabi takut. Bukan kerana Nabi buat salah. Tapi Nabi keluar perlahan itu adalah sebagai adab. Kalau suami kita tidur ataupun isteri kita tidur, biasa masyarakat kita ni, dia ni kalau dia bangun, semua lampu dia nak buka. Gergang. Dia semua buka pintu, dia hempas. Dia tak menghormati pasangannya tidur. Nabi tunjukkan kepada kita, punyanya Nabi hormati Aisyah ni, Nabi bangun dalam keadaan perlahan supaya isterinya tak terjaga daripada tidurnya. Ni adab adab. Kita macam tu bangkit daripada tidur, nak pergi mandi ke, bersihkan badan ke, buang air kecil pada waktu malam, jangan sampai mengganggu pasangan kita daripada tidur. Melainkan kalau nak kejut subuh, itu memang kena kejut lah. Buatlah sebaik mungkin, perlahan-lahan. Kalau buka lampu, biar lampu yang tak berapa terang, tak sampai terganggu. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dah pukul 10 dah. Cerita tak habis lagi ni. Okey. Tak apalah, insya-Allah ada kesempatan akan datang kita akan sambung lagi lah. Banyak cerita dalam kisah hidup Nabi ni, khususnya dalam hal-hal perkahwinan, rumah tangga dan sebagainya. Baik. Mungkin ada soalan kot daripada ibu-ibu sebelum kita berakhir. Okey. Silakan jemaah kalau ada soalan boleh bertanya dengan Ustaz. Okey, saya nampak ada. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bermakna kan macam kita, perempuan nak ibu-ibu ni kan, betapa pentingnya mendidik anak lelaki lah kan Ustaz kan? Sangat betul. Adik-beradik saya 4 orang lelaki, seorang je perempuan. Rezekilah Allah bagi macam tu. Anak-anak saya pun seorang je perempuan, yang lain semua lelaki. Okey. Tapi ibu saya memang, dia kata apa, anak-anak lelaki ni sama je, buat kerja rumah sama macam perempuan. Tak ada istilah adik perempuan duduk dekat dapur tolong ibu masak, abang-abang ataupun adik-adik lelaki ni duduk kat luar. Tak ada istilah. Sebab ayah saya sendiri pun macam tu juga. Bila hujung-hujung dia akan masak sama dengan ibu saya. Jadinya kami adik-beradik ni pun melihat benda yang sama dan kami pun terlibatlah, tolong, bantu. Tak pernah lah kita biarkan kakak je, macam saya, kakak saya seorang je lah. Tak ada pun kita biarkan. Kalau orang tetamu datang, kita bancuh air, sidai baju. Dia tak mengaibkan langsung, tak menjatuhkan maruah seorang lelaki, tak lagi seorang suami. Bukan memuliakan lagi. Kesian, itu bikin kem. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, macam mana Rasulullah boleh dapat 20 ekor unta untuk mas kahwin dia? Okey. Baik. Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita dalam riwayat ini, Nabi ni adalah orang yang berkemampuan. Masa Nabi berkahwin dengan Khadijah ni adalah Nabi dalam kategori orang yang mampu. Penting untuk kita nampak dalam perkahwinan ni dia ada 5 hukum. Ada perkahwinan yang diharamkan, ada perkahwinan yang diharuskan, ada perkahwinan yang diwajibkan, yang disunnahkan, macam-macam kategori. Yang harus, yang biasa ni lah, kita dah ada keinginan, kita ada kemampuan, kahwinlah. Yang haram apabila suaminya sakit, tak ada kemampuan, tidak ada pekerjaan, nak kahwin juga, itu haram. Sebab apa? Kita akan mudaratkan perkahwinan tersebut. Yang wajibnya, duit ada,
Keinginan ada, nafsu pula tak boleh tahan, jadi wajib untuk dia berkahwin. Hukumnya berbeza-beza. Jadi Nabi tunjukkan kepada kita, dalam perkahwinan ini bukan soal usia. Oh, saya mesti kahwin muda, saya mesti kahwin tua. Sebab kalau ibu-ibu tengok zaman sekarang ni, semua orang kata kita semua nak kahwin muda. Kalau boleh zaman-zaman belajar. Tapi Nabi ajarkan kepada kita, perkahwinan itu adalah bagi yang mampu. Sebab Nabi berkahwin dengan Khadijah ni, Nabi tunjukkan kemampuan Nabi. Kalau Nabi tak mampu sediakan 20 ekor unta sebagai mas kahwin, sudah tentulah orang Arab zaman tu kata apa? Orang Arab zaman Nabi ni semua nak kahwin dengan Khadijah. Tapi mereka tak dapat sebab Khadijah tak nak. Dia janda kan. Jadi janda ni dia bukan bawah keredaan ayah dia, tapi atas keredaan dia sendiri. Semua orang nak Khadijah, Khadijah tak nak. Tapi bila Nabi kahwin dengan Khadijah, tak ada pun cakap-cakap belakang daripada orang-orang Quraisy, Muhammad tak layaklah kahwin dengan dia. Dia ni tak ada harta, tak ada. Tapi bila Nabi berkahwin dengan Khadijah, orang Arab boleh terima dan orang Arab boleh muliakan Nabi sebab memang Nabi benar-benar berkemampuan pada saat tersebut. Okay? Itu antara lah. Okay, makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Banyak buku yang kalau saya baca bila kita bercakap tentang Khadijah dengan Nabi kan, masa as if macam Nabi tu daif sangat tau masa kahwin Khadijah tu. Dia tak mention pun macam hantaran ke apa. So in my mind macam Nabi ni okay then dia kerja dengan Siti Khadijah masa tu kan. So maknanya okay ada-ada je lah tapi macam tu lah Ustaz, sorry. Okay. Saya tak nafikan dalam hal perkahwinan Nabi, Nabi pernah berada di fasa senang dan Nabi SAW pernah berada di fasa susah. Fasa susah tu adalah masa zaman Nabi di Madinah. Fasa susah tu zaman Nabi di Madinah. Tapi zaman Mekah memang Nabi berada di fasa yang sangat-sangat senang. Mewah lah kita kata hidup Nabi tu mewah. Sebab itu kita tak pernah dengar riwayat setelah Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi pergi bekerja. Kita tak pernah dengar. Sebab apa? Sebab duit dah bekerja untuk Nabi. Okay? Dan kita boleh tengok pula, kan kita dah bincang pada minggu yang lalu, masa Nabi naik ke Gua Hira tu, kalau Nabi bekerja, kenapa pula ada masa pula Nabi duduk di Gua Hira? Kan? Seolah-olahnya Nabi tak pergi bekerja. Tuduhan jahat macam itulah kepada Nabi SAW. Tapi bila kita faham daripada awal, kita akan tahu sebenarnya apa yang Nabi buat tu dah tak ada susah sebab Nabi dah duduk di zon selesa dah. Comfort zone dah. Dari sudut kewangan keluarga tu dah memang stabil lah. Ada pendapatan dah. Duit dah bekerja untuk Nabi. Jadi yang selalu kita dengar sebelum-sebelum ni mungkin kita hanya dengar separuh masak lah. Riwayat-riwayat yang separuh masak. Tapi kalau kumpulkan dalam hadis-hadis keseluruhan, kita akan nampak yang mana awal zaman Mekah, ya Nabi senang. Tapi bila Nabi berpindah ke zaman Madinah, ya ada zaman susah. Sama je saya punya info saya pada ibu-ibu, iaitu semuanya menjadi pengajaran teladan kepada seluruh taraf kehidupan kita. Kalau kita orang senang, kita pun boleh belajar daripada Nabi. Kalau kita orang susah pun kita boleh belajar daripada Nabi. Masa Nabi senang, Nabi tak pernah remehkan makanan. Nabi kata, saya tak makan benda ni lah, saya makan ni je. Minta maaf ya, kedai-kedai warung saya tak makan tau. Nabi tak pernah cemuh. Dan masa Nabi miskin pun Nabi tak pernah cemuh makanan. Ini kita boleh belajarlah satu pengajaran daripada Nabi SAW. Okay, faham. Terima kasih. Saya tengok soalan sekejap. Puan Marhani kata kalau dah tahu perempuan itu sakit kanser dan dijangka hidup lama, patutkah dikahwini Ustaz? Baik, okey. Baik, dekat sini bergantunglah kepada suami kan. Kalau dia dah tahu dan dia boleh terima dan dia nak memenuhi keinginan seorang wanita tersebut, dia tahu, tak apalah. Kalau dia berkahwin, silakan. Tapi dia tahu perkahwinan itu tak panjang usianya. Yang penting dia tahu, bukan dia tertipu. Okey, tidak ada halangan. Dan selepas kematian isterinya itu, mungkin dia nak berkahwin dengan yang lain pun tak ada masalah. Saya nak sebut pada ibu-ibu, masa Nabi berkahwin dengan Khadijah, selepas Khadijah wafat, tak sampai sebulan Khadijah wafat, Nabi dah berkahwin dengan Saudah. Ini mungkin satu riwayat yang kita kata kontroversi lah. Tapi ni riwayat sahih. Sebulan, tak sampai sebulan selepas Khadijah wafat, Nabi dah berkahwin dah. Kata cinta Khadijah. Tuk-tuk dah kahwin dah. Ini percakapan orang kita lah. Okay. Sedangkan Nabi tunjukkan kepada dekat sini, kepada kita pada hari ini, bukan itu soalnya. Bukan soal cinta tak cinta. Cinta tu bukan kerana saya tak berkahwin dengan orang lain. Tak. Nabi tunjukkan ada benda yang kita tak mungkin rasa macam orang tu rasa. Kita tak tahu di keadaan dia, pengurusan rumah tangga dia,
kewajipan-kewajipan dia, tuntutan-tuntutan. Kita tak tahu. Jadi apa yang dia buat mungkin itu yang paling terbaik. Dan Nabi tunjukkan kepada kita, Nabi pun berkahwin selepas itu, tak sampai sebulan. Orang Melayu kata apa? Tanah pun masih merah, dah berkahwin dah. Kan? Okay, itu antaralah. Saya ada banyak sebenarnya riwayat-riwayat yang tengah berpusing-pusing dalam kepala saya nak cerita pada ibu-ibu, tapi masa tak mengizinkan lah. Banyak, nanti kita sambung minggu depan tapi saya tengok yang mana ada dulu. Okay. Kemudian Puan Jamnah Salam, berapa orang anak hasil perkahwinan Nabi dengan Khadijah? Berapa lelaki dan berapa perempuan? Okey, baik. Dalam perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah, riwayat yang paling sahih iaitu perkahwinannya 5 orang sahaja anak. Ada riwayat kata 6 orang. Okey, ada 5 orang anak Nabi SAW. 4 perempuan, seorang lelaki. Yang lelaki itu bernama Al-Qasim. Okey. Yang seorang lagi yang bernama, dikenali dengan nama Ibrahim, itu anak kepada seorang hamba, iaitu Maryam Al-Kibti, hamba yang dihadiahkan daripada Mesir. Ni pun ada ulasan, ada isu ibu-ibu. Nabi pernah meniduri seorang hamba, beberapa orang hamba. Ini ada isu tapi ini dari sudut hukum lah. Kalau berbincang panjang lagi. Pernah Nabi bergaduh dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh hina isteri Nabi yang lain, iaitu Sofia binti Huyai Al-Khattab, orang Yahudi. Dihina, ini madu hina madu. Apa yang Nabi buat? Nabi tak mendatangi Zainab 3 bulan. Tak balik rumah Zainab 3 bulan. Sebagai hukuman. Dan Zainab ni dia rasa dia dah diceraikan oleh Nabi, dia dah terbalikkan katil dia dah. Dia dah letakkan katil luar rumah dia dah. Tiba-tiba 3 bulan berikutnya, ni tahun akhir sebelum Nabi wafat. 3 bulan berikutnya, Nabi datang ke rumah Zainab dan Zainab rasa sangat-sangat gembira. Dia kata happy sungguh. Sebab Nabi pulang ke rumah dia. Dan kerana kegembiraan dia, Nabi Zainab ni dia telah menghadiah. Zainab ni orang kaya Dia telah menghadiahkan hambanya kepada Nabi SAW untuk ditiduri. Ini satu, ni ada hukum ibu-ibu. Bincang panjang nantilah. Tapi saya nak cerita pada ibu-ibu tahu. Zaman dahulu ada hukum dari sudut perhambaan. Dia bukan orang gaji dari sudut perhambaan dia ada hukum. Dan Islam sentiasa memuliakan wanita. Dan ada sebab hukum tu jadi macam tu. Itu bincang nanti insya-Allah kemudian Minggu depan raya. Okey, minggu satu lagi lah insya-Allah. Okey, saya tengok. Ustaz, boleh tanya lagi? Boleh. Zainab tu bekas isteri anak angkat Nabi kan, Zahid, Betul. yang dinikahkan oleh Allah sendiri, ya? Betul. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Sekejap sebelum saya jawab untuk Puan Nitsum tu, saya tengok ada soalan lain-lain tak? Okey, ada soalan, tak ada soalan. Saya tak sempat nak baca semua ya. Banyak ilmu. Okey. Baik. Okey, ni last nanti insya-Allah kita sambung lagi akan datang. Nabi telah kahwinkan anak dia, anak angkat dia Zaid bin Harisah. Ni anak angkat dia hamba Khadijah. Bila kahwin sahaja dengan Nabi, Khadijah hadiahkan pada Nabi seorang hamba, Zaid bin Harisah. Ni kira anak kesayangan Nabi. Berkahwin dengan seorang wanita namanya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni adalah menantu pilihan Nabi. Okay. Ni anak kesayangan, ni menantu pilihan, kahwin. Tapi perkahwinannya tak berjodoh panjang. Perkahwinan itu berakhir dengan perceraian di pertengahan jalan. Saya suka cerita ni sebab dekat sini nak tunjukkan kepada kita, bila kita nak kahwinkan anak kita, janganlah kita mendoakan, awak kena dengar cakap mak. Kalau awak tak dengar cakap mak, tengoklah perkahwinan awak tak selamat. Kita jangan cakap macam tu sebab hukum ni semua berada di tangan Allah. Ketentuan semua berada di tangan Allah. Nabi sendiri ni anak kesayangan ni, mestilah didikan anak ni, didikan Nabi ni. Ni menantu pilihan Nabi, mestilah Nabi dah tengok dah zahir dalaman dia macam mana kan. Tapi perkahwinan itu berakhir dengan perceraian. Kalau saya tanya ibu-ibu lah, siapa yang salah? Si suami ke si isteri? Mana yang salah? Sudah tentu kita tak tergamak nak kata si suami, ini anak kesayangan Nabi. Nak kata menantu, ini menantu pilihan Nabi. Betul? Kita tak boleh nak kata. Tapi bila berlaku dalam keluarga kita, masyarakat kita, yang kita tuduh apa? Biasalah kalau cerai-cerai ni, tak perempuan jahat, lelaki jahat. Kan? Selalu macam tu. Okay? Itu satu pengajaran. Nabi pun, ni anak kesayangan dia, ni menantu pilihan dia pun bercerai. Tak ada satu jaminan pun di sisi Allah. Yang kedua pula, selepas Zainab binti Jahsh ni bercerai dengan Zaid bin Harisah, apa yang berlaku?
Allah perintahkan Nabi berkahwin dengan Zainab tak? Ni menantu pilihan ni. Tiba-tiba Allah suruh Nabi berkahwin dengan Zainab. Dari sudut akal kita, oh patutlah Zainab ni disuruh kahwin dengan Zaid. Mesti Nabi ni dah ada hati dengan Zainab. Itu tuduhan jahat kita. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa Allah berkahwin dengan Zainab? Suruh Nabi kahwin dengan Zainab? Sebab Allah nak jadikan ia sebagai hukum. Hukum apa? Iaitu anak angkat isterinya itu bukan daripada kalangan ahli keluarga kita, bukan nasab kita, dan dia halal untuk dinikahi. Sebab zaman tu tuan-tuan, anak angkat ke anak kandung semua sama, dah dikira sebagai ahli keluarga, dah dikira sebagai nasab. Okay? Jadi perkahwinan itu adalah untuk menafikan anak angkat tetap anak angkat, dia bukan nasab. Jadi isterinya kalau diceraikan boleh dikahwini, okay, oleh ayah angkat dia, ayah mentua angkat lah, kita kata macam tu. Itu hikmah. Okay. Ada banyak. Okay, ponderan ni. Okay. Ada satu lagi kisah, iaitu Nabi pernah ceraikan isteri Nabi. Kita tahu ini suami yang misalnya ni, suami Rasul ni pun pernah ceraikan isterinya. Siapa? Iaitu anak Umar Al-Khattab, Hafsah binti Umar. Diceraikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi rujuk semula. Dan ini tunjukkan kepada kita perceraian dan rujuk ni bukan benda yang salah, bukan benda yang tak elok. Tak. Tapi itulah pengajaran-pengajaran. Sebab dengan adanya perceraian dan rujuk dalam hidup keluarga Nabi ni menjadi hukum dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuan-tuan tengok pada agama Kristian. Mereka tak ada perceraian. Kalau dia kahwin dengan kaki botol, bawa lah sampai ke mati kaki botol. Tapi tidak kepada kita. Agama Islam ni, perceraian adalah jalan keluar, penawar kepada musibah ataupun kemudaratan di dalam sesuatu kekeluargaan. Okay? Baik. Alright. InsyaAllah lah kita berhenti di sini. Terima kasih ibu-ibu, banyak soalan. Oh, banyak topik ni macam topik favorite ramai yang suka. InsyaAllah lah ada rezeki, lepas raya nanti kita sambung lagi insyaAllah. Baik, saya serahkan kepada Bonda Norini kita. Silakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah kita ditangguhkan untuk hari ini sehingga disambung lagi pada insyaAllah selepas hari raya Kak Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih. Nampak macam semua orang berminat pasal je menyentuh perkahwinan kan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada semua jemaah yang sentiasa istiqamah di dalam majlis ilmu ini. Moga majlis kita ini mendapat keberkatan dan rahmat Allah. InsyaAllah segala ilmu yang Ustaz bagi dan Ustaz sampaikan untuk pengetahuan kita bersama. Moga kita akan sentiasa dipeluang mendekatkan diri dengan Allah dengan berhimpun di majlis ilmu ini insyaAllah. Assalamualaikum, mohon izin Ustaz untuk saya memaklumkan kuliah Zuhur J1I pada tengah hari ini pada jam 2:30 petang. Tadarus Al-Quran J1I, satu hari satu juzuk dengan ahli-ahli pilihan dan semua jemaah dijemput mengimarahkan majlis dengan menduduk mendengar dan membaca dalam majlis Al-Quran ini. Kami dari J1I juga memohon maaf andai ada sebarang kekurangan di dalam majlis ini. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu dari kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis hari ini, mohon Ustaz menutup majlis dengan doa dan tasbih kafarah dan surah Al-As dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ambil kesempatan pada ibu-ibu semua, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. InsyaAllah kita jumpa selepas Hari Raya nanti.
Selamat Wallah. Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya juga daripada kami Ustaz. Maaf saya batin Ustaz. Ya, terima kasih Bunda. Selamat Hari Raya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama insya-Allah. Balik kampung ke masjid. Selamat Hari Terima kasih Ustaz. Selamat Hari Raya. Tak balik mana ke Ustaz Raya? Saya raya sini Selangor je. Oh, Selangor. Wah, nanti boleh buat gathering. Insya-Allah. Hijau. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Banyak ilmu dapat hari ni. Alhamdulillah.